Yang ini berlaku di Singapura. Pengalaman bila saya baca kisah ini agak seram sedikit kalau ia memang benar-benar berlaku. Begini kisahnya. Ini kiriman daripada Nur Azlin yang berkongsi peristiwa yang menakutkan ini dan berkenaan dengan anak lelaki beliau yang berusia 9 tahun. Ada kalanya katil anak lelaki saya akan basah kuyup. Dan saya ingatkan anak saya, mohon maaf, kata beliau, kencing ketika tidur. Beliau mungkin tidak sedar. Tapi kenapa sekarang kerap perkara ini berlaku? Nanti katilnya akan basah kuyup. Sampaikan saya marah anak saya. Sampaikan saya memberitahu anak saya, katanya Nur Azlin. Sekali lagi kalau dia buat, dia kencing atas katil, saya tidak akan teragak-agak untuk suruh dia tidur di atas lantai. Yalah, dah berapa banyak kali Casey. Tilam basah, harus ditukar yang baru. Nak jemur pun tak akan bersih, katanya Nur Azlin. Jadi anak saya akan memberitahu saya, bukan dia. Dia pun tak tahu macam mana katil boleh basah. Tapi saya katakan, katil tu yang tidur dia seorang. Macam mana pula dia tak tahu yang katil tu macam mana boleh basah kalau bukan dia yang buang air kecil di atas katil. Pendengar Misteri Jam 12, kasihan sebenarnya melihat keadaan anak saya. Saya rasa dia sengaja. Tapi sebelum ni tidak ada masalah pun. Ya, anak saya tak boleh kawal ada bladder problem ketika tidur. Tidak ada. Dipendekkan cerita, akhirnya Casey, bila mendapat tahu sebab kenapa anak saya ataupun katil anak saya basah, saya rasa sedih satu. Yang kedua ni, saya rasa takut sangat-sangat. Ini berlaku setelah saya mendapatkan bantuan seseorang. Seseorang itu menyuruh saya lakukan sesuatu dan memang benar bila saya ternampak. Rupa-rupanya Casey, atas katil anak saya ada sesuatu yang tidur bersama dengan dia. Jadi bila benda tu datang, benda tu menjelma dan tidur sekatil dengan anak saya, katil anak saya akan menjadi basah. Bagaimana perkara ini boleh berlaku, kata Nur Azlin? Ini terjadi apabila saya dengan suami dan anak saya, kami bertiga telah pun berkelah mengadakan piknik sambil memancing di salah sebuah kawasan pantai di Singapura. Bila berada di sana, mungkin anak saya ni telah pun kutip sesuatu, telah pun ambil sesuatu, mungkin langkah, tendang, buka, saya tak tahu, saya tak nampak, sebab tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi, oleh kerana itu, hantu laut Casey, ataupun seekor jin yang kita manusia memanggil hantu laut, ikut kami pulang ke rumah, temankan anak saya pulang dan menghantui hidup saya. Sebab itulah, pendengar Ria, katanya Nur Azlin, ada kalanya bila makhluk itu datang dan temankan anak saya, katil anak saya akan basah. Basah. Jadi bila setiap kali katil basah, setiap kali itulah makhluk itu akan hadir dan tidur bersama dengan anak saya. Kasihan saya, anak kena marah. Bukan salah dia, tapi saya menuduh dia yang dia kencing malam. Walhal tidak Casey. Pakar memberitahu saya, sekiranya kalau saya nak dapatkan kepastian, jadi setiap malam sebelum pukul 4 pagi, antara pukul 2 hingga 4 pagi, sebelum buka pintu bilik anak, depan bilik anak, bacalah ada sesuatu yang dituliskan kepada saya. Kemudian saya tolak pintu, jangan buka lampu,
mata tak boleh kelip setelah saya membaca apa yang ditulislah. Mungkin misal katalah, contohlah membaca sesuatu bacaan lah yang ditulis oleh pakar ni. Katanya okey, ambil ni yang dah ditulis ni sebelum buka pintu bilik anak yang tengah tidur, antara pukul 2 pagi sampai 4 pagi saja. Baca ni, dan lepas baca mata tak boleh kelip. Tolak pintu, terus pandang katil anak. Kalau ternampak sesuatu yang mencurigakan, itulah dia. Pendengar Misteri Jam 12, saya pun buat kes ni. Ambil tulisan dalam kertas yang kecil, saya membaca. Habis saja baca, mata tidak kelip. Buka pintu perlahan-lahan, tolak. Saya pandang atas katil anak saya. Saya terperanjat sampaikan saya terkelip. Bila saya kelip mata, benda yang dekat atas katil yang saya ternampak hanya untuk beberapa saat hilang dari pandangan. Bayangkan, saya nampak dekat atas katil ada sesuatu ataupun seseorang yang sedang tidur di katil anak saya. Pakar datang ke rumah, buat apa yang patut, dan alhamdulillah keadaan pulih seperti biasa. Terima kasih.